Saya pula akan menerangkan tentang konsep kebudayaan masyarakat Iban. Budaya merupakan sesuatu pengenalan untuk kita mengenal pasti identiti sesuatu masyarakat. Oleh sebab itu, konsep masyarakat Iban ini boleh dikenal pasti melalui beberapa adat, iaitu perayaan, pakaian dan amalan. Tiga adat ini mempunyai karakteristik yang tersendiri untuk kita mengenal pasti identiti sesuatu masyarakat tersebut. Okey, perayaan, mereka menyambut gawai labi yang di mana pasangan perlu memburu haiwan labi-labi untuk meraihkan pasangan mereka di waktu perkahwinan. Dan pakaian adalah kain puah, iaitu selimut yang digunakan untuk upacara ritual di zaman nenek moyang. Amalan pula, mereka melakukan amalan mencacah badan, iaitu menggunakan corak bunga terung. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahawa mereka sudah pernah pergi berperang dan juga mempunyai banyak pengalaman. Kebudayaan ialah satu keseluruhan yang kompleks yang terangkum di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat resam dan lain-lain kemahiran dan kebiasaannya diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Bagi kaum Iban, mereka percaya kepada kewujudan seorang Tuhan yang agung, iaitu Bungsu Petara yang menciptakan dunia ini dan segala alam semesta. Dewa ini terbagi kepada 7, iaitu Senggalang Burung sebagai dewa peperangan, Biku Iman Bungsu Petara sebagai dewa keagamaan, Menjaya sebagai dewa perubatan, Selem Pandai sebagai dewa pembuatan, Sempu Langgana sebagai dewa pertanian dan tanah, Andan iaitu dewa keadilan dan penyembuh semula jadi, dan yang terakhir ialah Andamara iaitu dewa kekayaan. Adat dan tradisi masyarakat Iban di Sarawak dari aspek cara hidup. Masyarakat Iban teguh dengan kemasyarakatannya, iaitu hidup dalam satu rumah panjang. Struktur organisasi dalam rumah panjang itu diterajui oleh tuai rumah. Adat dan tradisi masyarakat Iban ini terbahagi kepada 3 aspek, iaitu ekonomi, sosial dan politik. Dalam kepercayaan Iban, mereka berpegang kepada adat yang diwarisi turun-temurun. Semua petanda akan ditafsir oleh Manang bagi mematuhi adat supaya tidak mendatangkan malapetaka. Orang Iban percaya bahawa semua binatang, tumbuhan dan bahan atau barangan fizikal seperti sungai, bukit, gunung dan sebagainya mempunyai semangat atau roh yang tersendiri. Dapat dilihat dalam upacara kawai lelaki, mereka menggunakan binatang, iaitu 2 ekor lelaki yang diburu oleh pengantin lelaki. Mereka percaya dengan memegang kepala lelaki, pengantin lelaki akan sentiasa sayang kepada pengantin perempuan. Tidak seperti lelaki yang mudah tertarik dengan persekitarannya. Seterusnya, lelaki yang telah dilangkah oleh pengantin perempuan akan diseret. Mereka percaya dengan perbuatan itu, kelahiran anak mereka akan membawa tuah kepada keluarga mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aida Binti Abdullah. Nombor matrik saya ialah 62533. Saya akan menerangkan berkenaan dengan komponen gawai lelabi. Komponen kebudayaan bagi gawai lelabi antaranya adalah artifak. Artifak ini adalah merujuk kepada objek atau material yang dihasilkan oleh budaya tersebut dan digunapakai dalam gawai lelabi. Komponen artifak ini merangkumi semua ciptaan manusia yang berbentuk fizikal yang mana dapat mencerminkan nilai kemanusiaan masyarakat tersebut. Artifak juga mencerminkan tahap teknologi yang digunapakai bagi
masyarakat Gawai Lelabi. Antara objek atau material yang diguna pakai di dalam acara ini ialah parang dan juga tombak, yang mana merupakan peralatan memburu tradisional yang digunakan. Cara-cara penggunaan peralatan memburu ini ialah dengan memotong kepala labi-labi sewaktu upacara ini dijalankan, bertujuan agar pengantin lelaki sentiasa sayang, tidak seperti labi-labi yang akan berhenti sewaktu melihat sesuatu yang menarik. Bagi sub budaya merujuk kepada pola kebudayaan yang membezakan segmen tertentu bagi populasi suatu masyarakat. Sub budaya juga merupakan cara hidup suatu kumpulan dalam masyarakat Malaysia yang berbeza dari segi budaya dengan sub budaya yang lain. Perbezaan ini termasuk dari segi adat resam, fashion, bahasa, norma kehidupan dan sebagainya. Begitu juga dengan adat perkahwinan bagi kaum Iban, iaitu mereka memanggilnya sebagai gawai lelabi ataupun melah pinang, yang bermaksud majlis nikah. Di Malaysia ni terdapat pelbagai kaum dan etnik yang mengamalkan adat perkahwinan yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kaum Melayu, orang Melayu, mereka ada langkah untuk kahwin. Yang pertama ialah dengan merisik, kemudian bertunang dan akhir sekali bernikah. Bagi gawai lelabi ini, mereka akan melakukan gawai lelabi sekiranya pihak perempuan bersetuju untuk berkahwin dengan pihak lelaki. Bagi gawai lelabi ini juga selalunya diadakan pada musim hari gawai Dayak, kerana ramai yang pulang ke kampung. Dan semasa gawai lelabi dilakukan, doa perkahwinan akan dilakukan oleh tuan rumah sambil memegang dan menghayungkan seekor ayam di atas kepala pasangan, dan itu adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh kaum Iban dalam itu. Yang seterusnya adalah lawan budaya ataupun lebih dikenali sebagai counter culture. Counter culture ni bermaksud sesuatu masyarakat yang mempunyai budaya, tetapi mereka punya budaya ni dia melawan budaya yang mainstream sekarang tu. Sebagai contoh, dekat Amerika Syarikat dulu ada satu budaya yang dinamakan hippies, H-I-P-P-I-E, hippie. So diorang ni dia ada gaya yang tersendiri kan, adat diorang dari cara pemakaian mereka pun berbeza. Tengok rambut diorang panjang, warna-warni, pakaian mereka pun yang labu-labu panjang. Pada mereka benda yang mereka buat ni adalah benda yang betul lah, budaya ni. Tapi bila orang-orang yang budaya yang mainstream sekarang tengok, kenapa diorang pakai macam tu kan, tak selesa semua. Tapi bagi mereka benda tu adalah benda yang betul dan sepatutnya budaya mainstream tu ikut. Begitulah. So dalam konteks gawai lelabi, perayaan kahwinan ini pula kan, dia bukanlah counter culture ataupun lawan budaya. Ini dia lebih kepada sub budaya, budaya yang semua orang boleh terima, orang semua boleh sambut. Terutamanya benda ni banyak di Borneo lah. Diorang tak memaksa orang budaya kaum lain ke apa untuk mengikut benda ni. Dia adalah sub budaya. Budaya tinggi masyarakat kaum Iban merupakan subkultur yang dikongsi oleh masyarakat kelas atas atau kelompok elit. Kebudayaan yang tinggi terdiri daripada gaya hidup mereka yang sering meluangkan masa bersama keluarga dengan pergi makan ke restoran yang mahal, berbelanja pakaian yang mahal walaupun hanya digunakan untuk beberapa hari saja. Serta masyarakat ini juga sering pergi ke kedai kecantikan untuk mendapatkan rawatan yang terbaik daripada bakal kecantikan. Tetapi budaya popular yang meluas kini menggantikan budaya tinggi yang beroperasi sebagai suatu bentuk tradisi masyarakat. Budaya popular pula merupakan subkultur yang dikongsi oleh semua orang dalam kalangan rakyat biasa. Budaya popular ini diterima baik oleh kaum Iban, malah mereka juga mengamalkan dalam kehidupan seharian seperti pakaian. Pakaian kini telah direka mengikut peredaran masa dan trend, serta cara mereka berfashion juga telah berubah. Budaya penggunaan media sosial juga telah menjadi salah satu faktor budaya ini diterima oleh kaum Iban, malah
aplikasi-aplikasi yang disediakan telah merubah gaya hidup mereka kepada yang lebih terbuka. Budaya makanan terkini seperti makanan barat dan Jepun telah diterima masyarakat ini. Budaya ini sedikit demi sedikit telah merubah pola pemakanan seharian kaum Iban yang dahulunya menerima makanan dari hutan seperti paku pakis, tetapi budaya sebegini menjadikan masyarakat kaum Iban lebih terkini dengan mengikut arus pemodenan. Dari segi muzik pula, masyarakat Iban telah berani untuk memperkenalkan lagu-lagu mereka dalam bahasa Iban, sehingga ada yang mengubah genrenya kepada pop, rap dan lain-lain. Hal ini demikian, kaum Iban juga ingin mencari populariti melalui penghasilan lagu daripada bahasa mereka. Seterusnya, prinsip kebudayaan. Falsafah dan prinsip kebudayaan kebahasaan ialah hasil daripada Kongres Kebudayaan Malaysia pada tahun 1971. Prinsip ini bertujuan untuk melahirkan cara hidup yang bersifat kebangsaan selaras dengan Malaysia yang berbilang kaum. Kebudayaan Malaysia mempunyai 3 objektif, iaitu yang pertama, untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan. Yang ketiga, untuk memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia dan kerohanian yang seimbang di dalam masyarakat di Malaysia ini. Saya akan menerangkan berkaitan penerimaan budaya di Malaysia. Penerimaan budaya bermaksud sesuatu kebudayaan itu semakin berkembang dan diamalkan oleh masyarakat yang berbeza kaum sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara. Seperti mana yang kita ketahui, masyarakat Malaysia mempunyai proses sosialisasi iaitu menerima kepelbagaian budaya yang diamalkan dalam kehidupan harian. Antara penerimaan tersebut ialah masyarakat bukan Melayu seperti Cina dan India, termasuk juga etnik Bumi Putera di Sabah dan Sarawak telah menerima budaya etnik Melayu dari segi pakaian dan amalan budaya makanan. Ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia semakin diterima dan dikongsi bersama. Okey, sebagai contoh, orang bukan Melayu seperti Cina, India, Iban dan Kadazan Dusun telah memakai baju kurun dan baju Melayu. Malah trend berpakaian dan menikmati juadah makanan Melayu sudah menjadi lumrah bagi etnik bukan Melayu. Boleh dikatakan makanan tradisional untuk kaum-kaum di Malaysia ini kebanyakan disajikan semasa perayaan dan juga hidangan harian keluarga. Semangat penerimaan kepelbagaian budaya ini secara tidak langsung membolehkan masyarakat Malaysia hidup dan menikmati kesepaduan dan kepelbagaian.